Assalamualaikum dan salam sejahtera, bersama saya Muhammad Dihya Sahlan dalam Berita Pagi Sabah edisi Jumaat 26 Jun 2020. Perkembangan COVID-19 di Sabah, tiada pertambahan kes positif dan sembuh di negeri ini untuk tempoh 2 hari berturut-turut. Ia menjadikan kumulatif kes positif kekal 366 dengan jumlah keseluruhan kes sembuh juga kekal 350. Menurut infografik Kementerian Kesihatan dan Kesejahteraan Rakyat Sabah, sehingga 12 tengah hari semalam, terdapat 9 kes aktif dengan kebolehjangkitan melibatkan 4 daerah. Tuaran mencatatkan kes aktif tertinggi iaitu 4 kes, diikuti Penampang 3 serta masing-masing 1 kes di Tawau dan Papar. Dalam pada itu, jumlah korban akibat wabak itu di negeri ini kekal 7 orang. Unit Peneraju Agenda Bumiputera Teraju disaran lebih proaktif meningkatkan kemahiran ekonomi digital golongan usahawan. Khususnya di Sabah, ia penting bagi membantu melonjakkan lagi pemasaran produk terutama dalam pasca PKP. Menurut Menteri di Jabatan Perdana Menteri Tugas-Tugas Khas Datuk Seri Muhammad Rizwan Muhammad Yusof, usaha seumpama juga bagi membolehkan golongan usahawan menguasai ekonomi digital dan menggunakan teknologi baharu untuk memperbaharui kaedah perniagaan agar mampu meningkatkan keupayaan dan lebih berdaya saing. Pada masa sama, golongan usahawan perlu membuka minda serta bersedia mendepani cabaran masa depan susulan COVID-19. Usahawan-usahawan ini kita upskill dengan berhijrah kepada penggunaan the new technology yang melibatkan digitization dan juga digitalization in the economic circle itu tadi. Beliau ditemui pemberita selepas menghadiri sesi libat urus antara unit penyampaian kemakmuran bersama Teraju serta agensi-agensi kerajaan, badan bukan kerajaan dan Koperasi Negeri Sabah di Kota Kinabalu. Seramai 548 usahawan di Sabah menerima manfaat daripada Teraju sejak 2012. Sementara itu, 7.5 juta ringgit diperuntukkan tahun ini bagi membantu pemasaran produk usahawan kecil tempatan. Kementerian Kesihatan dan Kesejahteraan Rakyat KKKR Sabah melancarkan buku Pelan Strategik KKKR 2020 hingga 2022. Ia sejajar hasrat kerajaan negeri untuk mewujudkan smart government dalam tempoh 5 tahun bermula tahun ini. Menurut menterinya, Datuk Frankie Poon Min Fung, buku berkenaan yang mengandungi 4 teras, 15 strategi dan 36 program akan menjadi panduan bagi kementerian itu untuk merealisasi dan mencapai hala tuju sebagai peneraju pembangunan masyarakat sihat dan sejahtera menjelang 2023. Pelan strategik itu akan sentiasa dikaji dan ditambah baik selaras keperluan semasa demi memastikan penyampaian perkhidmatan yang pantas, cekap dan berintegriti. Beliau berucap demikian dalam majlis pelancaran buku Pelan Strategik KKKR 2020 hingga 2022 di Pejabat KKKR Kota Kinabalu. Datuk Frankie juga berkata, majlis pra-pelancaran inisiatif pendigitalan KKKR yang berlangsung 3 Mac lalu merupakan salah satu teras dalam Pelan Strategik KKKR. Kementerian Pelajaran dan Inovasi Sabah berharap masalah pencapaian jalur lebar di negeri ini dapat diatasi sebaik 160 menara telekomunikasi dipasang di seluruh negeri ini melalui projek Pelan Gentian Optik dan Kesaling Hubungan Negara NFCP. Menterinya Datuk Dr. Yusof Yaakob berkata untuk fasa pertama tahun ini, pemasangan 50 menara telekomunikasi telah diluluskan. Selebihnya dalam proses tender yang akan dilaksana secara peringkat pada 2023 hingga 2024. Beliau ditemui media selepas menyerahkan bantuan pelitup separuh muka dan cecair pembasmi kuman sumbangan kerajaan negeri di 4 buah sekolah di Keningau. Kerajaan negeri memperuntukkan hampir 4 juta ringgit untuk bantuan pelitup separuh muka dan cecair pembasmi kuman kepada 221 buah sekolah menengah awam dan 15 buah sekolah menengah swasta. Bantuan serupa akan turut dibekalkan kepada tadika dan prasekolah yang akan dibuka pada Julai ini. Sudah tiba masanya lebih 40 kumpulan etnik orang asal di Sabah yang memiliki identiti tersendiri dipanggil Momogun. Sehubungan itu, Kongres Kebangsaan Momogun MNC merancang untuk mengajurkan Konvensyen Momogun Nasional tahun depan.
Konvensyen itu bertujuan mendapatkan kesepakatan pelbagai persatuan etnik agar istilah Momogun diterima sebagai rumpun orang asal penduduk Sabah sama seperti istilah Dayak di Sarawak. Presiden MNC Tan Sri Wences Angang berharap istilah rumpun Momogun dapat diterima masyarakat, kerajaan Sabah serta kerajaan persekutuan untuk digunakan sebagai identiti nasional dan digunapakai dalam borang rasmi kerajaan. Kerana kita di Sabah ini mempunyai banyak etnik, ya, ramai etnik. Dan malangnya, sehingga hari ini semenjak kita merdeka, kita tiada kolektif nama rumpun, ya, yang mewakili kepada semua orang-orang asal. Tan Sri Wences ditemui pemberita RTM di Kota Kinabalu. Menurutnya, konvensyen itu sepatutnya diadakan pada Julai tahun ini tetapi ditunda ke tahun depan berikutan penguatkuasaan Perintah Kawalan Pergerakan bagi membendung penularan wabak COVID-19. Semua rumpun etnik termasuk lebih 20 persatuan etnik yang berdaftar akan dijemput bagi menghadiri konvensyen itu. Pembinaan semula rumah sebuah keluarga mangsa kebakaran di Kampung Batu Putih Sandakan Selasa lalu akan dibiayai oleh kerajaan. Langkah itu bagi membolehkan keluarga berkenaan yang kini menumpang di rumah keluarga terdekat mendapat kediaman selesa. Ahli Parlimen Libaran Datuk Zakaria Muhammad Idris berkata sementara menunggu proses pembinaan semula rumah berkenaan, keluarga terbabit akan ditempatkan di projek perumahan rakyat PPR Batu Putih. Beliau berkata demikian kepada RTM di Sandakan selepas menyampaikan sumbangan berupa wang tunai dan barangan keperluan asas kepada keluarga tersebut. Sementara itu, mangsa kebakaran Salam Kambaji menzahirkan ucapan terima kasih atas keprihatinan kerajaan terhadap nasib malang yang menimpa mereka sekeluarga. Saya sekeluarga mengucapkan pada Datuk banyak terima kasih yang tak terhingga. Begitu juga semua yang terlibat, saya ucapkan ribuan terima kasih. Keluarga tersebut tinggal sehelai sepinggang selepas kediaman mereka musnah dalam kebakaran kira-kira 9 malam Selasa lalu. Seorang wanita warga asing maut manakala seorang lagi wanita warga emas masih hilang dalam 2 insiden serangan buaya di 2 lokasi berasingan di Sabah. Kejadian berlaku di Kalabakan Tawau dan Paitan Beluran. Dalam insiden di Sungai Tuda Kalabakan, seorang wanita warga asing maut dipercayai diserang buaya berikutan kesan gigitan reptilia itu di bahagian kepala dan pinggang mangsa. Mayat mangsa Nur Hayati Talib 50-an ditemukan penduduk kampung kira-kira 100 meter daripada lokasi mangsa diserang buaya pada pukul 1.45 petang ketika mandi dan mencuci pakaian di sungai itu. Anak mangsa yang berada di beranda dan menyaksikan kejadian itu kemudian menghubungi pasukan bomba sukarela Kalabakan. Sementara itu, Balai Bomba dan Penyelamat Tawau mengesahkan menerima panggilan berhubung kejadian itu pada pukul 11.38 pagi sebelum bergegas ke lokasi. Operasi tamat pada pukul 2.10 petang. Mayat mangsa diserahkan kepada pihak polis untuk siasatan lanjut. Sementara itu, di Beluran, seorang wanita warga emas hilang juga dikuatiri disambar buaya dalam kejadian di Kampung Banang Paitan 2 hari lalu. Dalam kejadian kira-kira pukul 6 petang itu, Peridot Kanon 62 dipercayai sedang mencuci pakaian dan mandi bersama anaknya di tebing sungai sebelum disambar buaya. Ketua Balai Bomba dan Penyelamat Beluran, Rastam Keladi berkata operasi mencari dan menyelamat SAR dilancarkan semalam selepas kejadian dimaklumkan kepada bomba pada pukul 7.30 pagi semalam. Sehingga kini mangsa masih belum ditemui. Projek pembangunan semula dan naik taraf Anjung Selera di Tanjung Lipat Likas menjadi mercu tanda baharu unit peneraju agenda Bumiputra Teraju Sabah dalam melaksana agenda pemerkasaan ekonomi Bumiputra melalui program Dana Pembangunan Usahawan Bumiputra di PUB. Projek itu merupakan usaha sama dan komitmen antara agensi kerajaan negeri menerusi Setcoves Holdings Sendirian Berhad dan Kerajaan Persekutuan. Menurut Ketua Pegawai Eksekutif Teraju Muhammad Silmi Abdul Rahman berkata, ia bertujuan meningkatkan kapasiti usahawan dan para peniaga selain menjayakan misi merakyatkan teraju di Sabah. Ini memberi peluang kepada usahawan kecil
terutama Bumi Putra lah, kerana bila teraju memasuki satu negeri itu Bumi Putra lah, tidakkan Bumi Putra tempatan, Seno, Kadazan, Murut dan sebagainya, untuk meningkatkan kualiti perniagaan mereka di tempat yang lebih baik seperti ini, supaya kita bawa create value yang lebih baik untuk pelanggan datang. Muhammad Silmi berkata demikian kepada media semasa membuat lawatan kerja di Anjung Selera Likas. Menurutnya lagi, Teraju akan terus proaktif dan kreatif memastikan golongan B40 mendapat manfaat daripada inisiatif DPUB untuk meningkatkan kemahiran agar mampu memenuhi keperluan pasaran kerja. Masyarakat yang layak menikmati skim peduli kesihatan untuk kumpulan B40, PKB40 disaran mengambil peluang memanfaatkan skim berkenaan. Mereka boleh memanfaatkannya dengan mendapatkan rawatan awal untuk pencegahan daripada penyakit tidak berjangkit. Menerusi skim PKB40, penerima mendapat manfaat bantuan alat perubatan, insentif melengkapkan rawatan kanser dan insentif tambahan pengangkutan. Skim berkenaan disambut baik doktor klinik swasta dan orang awam. Saya sangat galakkan untuk mereka yang layak lah, mereka yang berumur 40 tahun ke atas dan pasangannya yang juga penerima BSH untuk ambil peluang sebab kerajaan telah membelanjakan hampir 100 juta diperuntukkan untuk untuk PKB40 ini dalam belanjawan 2019. Itu memang kebanyakan orang kadang-kadang takut. Sebab satu dia orang takut. Sebab apa? Bila apa jadi contohnya, kalau saya pergi saya tak ada sakit, tiba-tiba saya pergi, tiba-tiba ada penyakit. Itu yang menjadikan isu dia orang tu. Daripada tak ada sakit, tiba-tiba ada sakit pula sekarang. Itu yang dia orang takut tu. Tetapi dia tak sedar, kalau kamu tak cegah, di masa akan datang lagi teruk. Usaha yang kerajaan laksanakan sekarang memang berbaloi lah, dan memang terbaik untuk semua rakyat, dan juga untuk membantu rakyat terutama sekali yang berumur 40 tahun ke atas. Penerima skim PKB40 hanya perlu membawa MyCard ke klinik swasta berdekatan yang mengambil bahagian dalam program PKB40 untuk mendapatkan saringan kesihatan percuma. Baik, sekian berita Pagi Sabah. Saudara, budayakan norma baharu, jaga diri, patuhi arahan pihak berkuasa. Pandemik COVID-19 belum berakhir. Saya Muhammad Dihya Sahlan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Macam betul-betul. Sekarang My Freeview sudah ada di seluruh negara dengan siaran digital yang jelas.
Assalamualaikum dan salam sejahtera. Berita Pagi Sarawak, edisi Jumaat 26 Jun bersama saya, Fazrul Hisham Afandi. Kita mulakan berita dengan perkembangan ini. Proses penghentian boya navigasi di muara Sungai Kuala Baram Miri telah disiapkan Rabu lalu. Menteri Pengangkutan Datuk Lee Kim Shin menerusi kenyataan media mendedahkan proses penggantian telah dilakukan dengan kadar segera dan dalam tempoh yang singkat bagi memastikan keselamatan pengangkutan maritim di kawasan berkenaan. Dengan penyiapan penggantian boya tersebut, Datuk Lee Kim Shin menyeru komuniti perkapalan serta komuniti nelayan untuk bersama-sama menjaga boya terbabit agar tidak menjadi mangsa vandalisme demi kebaikan semua pihak. Boya navigasi tersebut mengalami kerosakan akibat perbuatan vandalisme dan keadaan tersebut telah menggugat keselamatan komuniti maritim. Di Sibu, seramai 32 penduduk di Blok D Kampung Hijrah menerima lesen pendudukan sementara TOL daripada Jabatan Tanah dan Survey Sarawak. Sehubungan itu, Menteri Muda Pendidikan, Sains dan Penyelidikan Teknologi Dr. Anwar Rapai berharap penduduk yang menerima TOL tidak sesekali menjual tanah itu kepada orang lain. Menegaskan perkara itu, Dr. Anwar Rapai berkata pemberian TOL itu adalah usaha kerajaan untuk membolehkan penduduk mempunyai lot tanah bagi tujuan membina rumah. Supaya jangan menjual di masa TOL ini disebabkan penjualan tersebut tidak sah, tidak laku. Transfer untuk anak. Kecuali kalau dia nak transfer nama kepada suami isteri ataupun kepada anak, boleh memohon kepada pihak Land Survey dan pihak Land Survey akan mengambil kira faktor foto ini dan boleh menukar nama tersebut kepada anak ataupun isteri ataupun saudara terdekat. Tetapi tukar kepada bukan keluarga ini memang tidak boleh. Beliau yang juga adu nangka ditemui media selepas menyempurnakan majlis penyerahan TOL di Dewan Kampung Jeriah Sibu. Ujarnya, bagi penduduk yang mahu menukarkan status tanah kepada tanah yang mempunyai geran pula, mereka perlu membina rumah di tanah tersebut dalam tempoh 5 tahun. Selepas itu, penduduk berkenaan boleh membayar RM2,500 kepada Jabatan Tanah dan Survey untuk permohonan penukaran tanah TOL kepada tanah yang mempunyai geran. Kawasan kampung itu dibahagikan kepada 4 bahagian, iaitu Blok A, B, C dan D dengan sebanyak 263 buah permohonan telah diterima dari penduduk setakat ini. Setakat ini, penyerahan TOL untuk Blok A telah dilakukan dan pihak Jabatan Tanah dan Survey akan melakukan kerja penyukatan di Blok C. Blok B pula akan diserahkan kepada Lembaga Pembangunan dan Lindungan Tanah memandangkan tanah itu mempunyai kabel transmisi yang menjadikannya tidak sesuai dijadikan kawasan kediaman penduduk. Masalah banjir di kawasan Kampung Hijrah Sibu akan dapat diatasi selepas proses penyukatan tanah selesai dan lot-lot tanah diserahkan kepada penduduk kampung berkenaan. Menurut Menteri Muda Pendidikan, Sains dan Penyelidikan Teknologi Dr. Anwar Rapai, kerajaan akan menyelesaikan masalah itu secara berperingkat bagi membolehkan penyelesaian jangka masa panjang dilaksanakan. Jelas Dr. Anwar Rapai, urusan penyukatan tanah akan dilaksana terlebih dahulu sebelum pembinaan sistem perparitan dan jalan raya dilakukan. Beliau berkata kawasan paling terjejas banjir adalah berdekatan Blok C Kampung Hijrah. Apabila Blok C selesai disukat, kerajaan merancang menaik taraf sistem perparitan di kawasan itu, antaranya dengan pemasangan sebuah kulvert besar bagi melancarkan pengaliran air di kawasan itu. Dan selepas itu juga kita terpaksa mungkin melihat jalan alignment yang baru supaya tidak lagi melalui kawasan yang rendah dan tidak lagi melalui kawasan tanah yang gambut. Jadi sebab inilah merupakan suatu perancangan yang hanya dapat kita lakukan selepas menyukat kawasan ini. Hak milik diberi kepada orang kampung. Barulah infrastrukturnya dapat kita bangunkan dengan baik. Beliau yang juga Ahli Dewan Undangan Negeri Nangka ditemui pemberita selepas melakukan tinjauan ke beberapa lokasi terjejas banjir dan tapak pembinaan jalan di kawasan berkenaan. Mengulas lanjut, Dr. Anwar menjelaskan sebanyak RM780,000 telah diluluskan untuk pembinaan parit dan jalan ke rumah penduduk di Blok D kampung tersebut. Blok D Kampung Jeriah memiliki 75 lot dengan 50 lot telah dimohon penduduk.
Sebanyak 70 buah rumah usang di kawasan Batu Kitang telah dibaik pulih sepenuhnya di bawah projek kecil luar bandar program penambahbaikan rumah rakyat miskin. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Batu Kitang Loh Ker Chiang berkata, projek yang mula dilaksanakan pada tahun 2017 ini bagi memastikan golongan memerlukan hidup dengan lebih selesa. Dari masa sini sampai Loh Ker Chiang berkata program ini dijangka memberi manfaat hampir 30 buah rumah usang di kawasan tersebut. tidak kurang dari 30 rumah lagi. Saya akan tolong bantu orang yang miskin, orang yang perlu. Saya akan habis 30 rumah lagi. Kasih kita 5 tahun, saya rasa dalam N13 Batu Kitang, semua rumah buruk-buruk akan disiap. Beliau yang juga pengerusi Majlis Perbandaran Padawan berkata demikian kepada pemberita selepas simbolik penyerahan rasmi rumah tersebut kepada penerima bantuan Chin Nam Chong di Padawan. Sementara Chin Tek Choi yang merupakan seorang petani bersyukur dengan bantuan tersebut yang dapat memberi keselesaan kepada mereka sekeluarga. 之前会涩啦，会漏水，又跑上去弄，等一下又跑下来，弄好等着又来。 Projek kerja-kerja membaik pulih seperti atap rumah yang didiami 11 orang penghuni itu dimulakan sejak 10 Jun lepas. Kerja-kerja tersebut siap sepenuhnya pada 18 Jun yang dilakukan kerja gotong royong oleh Ahli Jawatan Kuasa, Kemajuan dan Keselamatan Kampung Pasar Kota Padawan, Badan Bukan Kerajaan dan Pasukan Rela Landeh. Sementara itu, mengulas mengenai pilihan raya negeri PRN, Adun Batu Kitang Loh Ker Chiang berkata jenteranya siap siaga menghadapi PRN yang akan datang. Jelas beliau, jentera pilihan raya di kawasan berkenaan sentiasa melakukan persediaan awal sekiranya PRN diadakan dalam tempoh terdekat. I should humbly say lah, saya dengan rendah hati sekali lah. Tiap-tiap hari memang sudah sedia lah. Kita memang itu macam kerja dengan tidak ada putus, tidak ada berhenti. Justru beliau menyeru penduduk kawasan berkenaan supaya melakukan pilihan sewajarnya dalam memilih pemimpin yang mampu membawa pembangunan dan memberi manfaat kepada mereka. Loh Ker Chiang berkata demikian kepada pemberita selepas simbolik penyerahan rasmi rumah tersebut kepada penerima bantuan Chin Nam Chong di Padawan. Tiap hari kerja. Bandaraya Kuching mula dipenuhi dengan pelbagai aktiviti harian penduduk setempat sejak pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan PKPP yang bermula 10 Jun lalu hingga 31 Ogos ini. Samping itu, operator taksi dan e-hailing juga telah diberikan kebenaran untuk beroperasi dan tertakluk kepada prosedur operasi standard SOP yang telah ditetapkan sebagai langkah mengurangkan risiko penularan COVID-19. Tinjauan kru RTM mendapati kebanyakan pemandu teksi dan e-hailing yang beroperasi mematuhi SOP yang ditetapkan. Mesti ikut, ya, semua driver lah, semua ada pakai mask. Customer mesti, penumpang lah, mesti juga mau pakai mask. Juga driver memang ada standby untuk cuci tangan lah, hand sanitizer. Lepas tu sendiri ada spray juga lah. Mesti ikut semua lah. Ada. Suruh pakai mask dulu. Suruh duduk belakang. Itulah. Hand sanitizer ada guna juga lah. Ya. Untuk saingan setiap hari, pemandu e-hailing, termasuk Grab driver, perlu declare health declaration setiap hari sebelumnya online. Bermaksud, misalnya ada tanda-tanda macam COVID seperti demam, batuk, so dibenarkan online untuk Grab. So, selaginya masih ada gejala ya, selaginya masih boleh online Grab. Dalam pada itu, pemandu teksi dan e-hailing berdepan dengan masalah kekurangan penumpang berikutan segelintir masyarakat yang masih ragu-ragu untuk menggunakan perkhidmatan awam dan ia sekaligus menjejaskan pendapatan mereka. Kurang, betul mengingat kurang sebab juga manggil lagi lah kalau salah manggil takut juga masih takut ni COVID-19 lah. Jadi pun manggil alam tidak keluar lah, pun tidak pakai taksi lah. Rasa memang manggil lebih 60% kurang lah. Tapi ini kali customer pun jarang lah.
Tidak macam dulu. Dulu banyak. Kalau orang Indon banyak. Sekarang Indon punya bas tidak datang. Kalau orang sini susah juga macam sekarang. Pagi awal tidak jalan. Mana ada apa-apa. Tunggu sajalah masa-masa. Kalau kerjaan dapat tolonglah. E-hailing Grab driver mostly related to tourism. So since now MCO, PKP, so kebanyakan permintaan agak kurang lah berbanding biasa. Meskipun terpaksa berhadapan dengan cabaran untuk mendapat jumlah pendapatan seperti sebelum berlakunya pandemik COVID-19, pemandu-pemandu teksi dan e-hailing di Kuching terus berusaha melakukan yang terbaik dengan mematuhi SOP ketika beroperasi dalam kebiasaan baharu kini. Jabatan Perkhidmatan Veterina Sarawak JPVS akan mengadakan program pemvaksinan anti-rabis percuma dari kampung ke kampung di Meradung, Sarike. JPVS menerusi satu pernyataan media mendedahkan program selama 2 hari bermula esok akan meliputi 13 buah kampung. Pada Sabtu ini, JPVS akan ke Rumah Empeni, Rumah Bennett Imang, Rumah Michael Bigol, Rumah Abbas, Rumah Bennett Abul dan Rumah Petrus Anis. Manakala pada hari seterusnya, program yang sama akan diadakan di Rumah Mudai, Rumah Nicholas Abu Seman, Rumah Michael Tandang. Selain itu, JPVS juga akan ke Rumah Ana Bandung, Rumah Mansur Anak Dahdum, Rumah Rentap Anak Balang dan Rumah Tigong Anak Jaman. JPVS turut mengingatkan para pemilik anjing untuk membawa kad pengenalan. Selain itu, memastikan haiwan peliharaan mereka berada dalam keadaan sihat, tidak bunting serta berusia 3 bulan ke atas. Anjing peliharaan yang telah disuntik melebihi tempoh 1 tahun digalakkan untuk mendapatkan suntikan dos kedua. Berita Pagi Sarawak edisi Jumaat 26 Jun berakhir di sini. Jangan lupa patuhi SOP dan jaga kesihatan. Saya Fazrul Hisham Afandi. Assalamualaikum.